Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okay, bertemu kita lagi. Okay, hari ini kita akan membincangkan masih lagi dalam bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Standard pembelajaran 5.1.3 mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Bagaimanakah anda mengenal dan melukis subgraf dan pokok? Okay, sebelum itu kita tengok dulu apakah takrifan subgraf. Okay, subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal, bucu dan tepi. Okey, maksudnya subgraf ni kita lukis semula suatu graf, sebahagian atau keseluruhan suatu graf tanpa kita ubah bucu dan tepi bagi graf tersebut. Maksudnya graf tersebut, bucu dan tepi bagi graf tersebut mesti berada pada kedudukan yang sama dengan graf asal. Kita tengok contoh 9. Tentukan sama ada Raja 1, Raja 2, Raja 3 dan Raja 4 ialah subgraf bagi graf G. Okey, kita tengok dulu kedudukan bucu-bucu bagi graf G, PQRS dan tepi-tepi bagi graf G, E1, E2, E3, E4 dan E5. Okey, sekarang kita tengok pada raja yang pertama. Adakah raja pertama ialah subgraf bagi graf G atau tidak? Kita cek bucu P dan S, adakah ia terletak pada kedudukan yang sama dengan graf G? Ya, betul. P dia berkait dengan S dan PS dikaitkan oleh tepi E5. Betul. So, maka raja 1 merupakan subgraf bagi graf G. Jawapannya iya. Alasannya kerana pasangan bucu untuk tepi E5 adalah sama. Kita tengok raja yang kedua. Adakah raja kedua ini adalah subgraf bagi graf G? Okey, mula sekali kita tengok bucu PQS. Okey, betul. Pada kedudukan yang sama. Okey, tepi E1 betul, E5 betul. Okey, tapi kat sini gelung E2 adalah terletak pada kedudukan yang salah sebab pada graf G, gelung E2 terletak pada bucu Q. Tapi dalam rajah 2 ni, gelung E2 terletak pada bucu P. So, ini bukan, rajah 2 bukan subgraf bagi graf G. Okey, alasannya kerana kedudukan gelung E2 bukan terletak pada bucu Q. Okey, bukan ataupun tidak. Okey, rajah yang ketiga. Adakah rajah ketiga dan subgraf bagi graf G? Tengok kedudukan bucu, okey, PQS betul pada kedudukan yang sama dengan graf G. Okey, tetapi kat sini kita nampak tepi E3. Rajah 3 ni tepi E3 mengaitkan bucu P dan S, tapi pada graf G, tepi yang mengaitkan bucu P dan S adalah E5. So, kat sini dah nampak kelainan. So, ini adalah bukan subgraf bagi graf G. Kerana apa? Kerana tepi yang mengaitkan bucu P dan S adalah bukan E5. Okey, bukan E5 sebab kat sini E5, sini E3. So, bukan E. Okey. Rajah keempat. Tengok rajah keempat. Okey, bucu sama dan tepinya sama tetapi ada tepi yang berbeza nampak kat sini. E3 dengan E2 ni, kalau rajah dalam graf G, gelungnya adalah E2. Tepi yang mengaitkan bucu Q dan R adalah E3. Tapi kat rajah 4, dia dah jadi terbalik. So, ini bukan subgraf bagi graf G kerana tepi gelung dan tepi yang mengaitkan bucu Q dan bucu R adalah salah. Okey, sekarang kita tengok pula apakah yang dikatakan dengan pokok. Apa itu pokok? Pokok ialah pokok suatu graf ialah subgraf. Okey, maksudnya pokok adalah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Maksudnya pokok adalah subgraf. Dalam graf ada subgraf, dalam subgraf ada pokok. Tapi pokok ni tak semua subgraf itu adalah pokok. Sebab pokok ni ada ciri-ciri yang tertentu. Apa dia ciri-ciri pokok? Pokok adalah graf mudah tanpa gelung atau berbilang tepi. Okey. Dan semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Sebab tu dia kata tak ada gelung sebab dia kata setiap pasangan bucu mesti dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, C. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, jika bilangan bucu tu N, maka bilangan tepi dia adalah N tolak 1. Maksudnya kat sini kalau bucunya 5,
tepinya mesti 4. Dia mesti kurang 1. Kalau bucunya 4, tepinya mesti 3 saja. Kalau bucunya 7, bilangan tepinya 6. Dia kurang 1. Okey, tengok pada gambar Raja ini beri. Raja 1 merupakan pokok kerana, tengok semua bucu berkait. Maksudnya bucu berkait kat sini maksudnya A berkait A cantum B, B, C, C ke D, D ke E. Tak ada bucu yang luar daripada perkaitan antara bucu-bucu yang lain. Okey, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Okey, nampak kat sini tak ada tepi atau tak ada berbilang tepi ataupun tak ada gelung. Tak ada gelung atau berbilang tepi. Okey, tengok seterusnya. Bucu 5 tepinya 4. Bucu 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan tepinya ada 1, 2, 3, 4. So, ingat Raja 1 adalah pokok. Tengok Raja 2. Raja 2 bukan suatu pokok kerana, okay, kenapa suatu subgraf itu bukan pokok? Kerana apa? Okey, bila pertama, awak tengok sini bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Awak tengok bucu B dengan bucu E. Bucu B dengan bucu E. Okey, daripada B nak pergi E kita boleh lalu sini, B terus ke E, ataupun kita boleh juga B dari B ke C, dari C ke D dan dari D ke E. Nampak? Maksudnya jalan dari B ke E kita ada dua jalan. Maksudnya bila ada dua jalan, melebihi satu cara atau melebihi satu jalan, subgraf itu bukanlah suatu pokok. Bukan lagi suatu pokok. Okey, tengok B pergi E, B pergi C, pergi D, pergi E. Okey, yang seterusnya. Bucu 5 tepi 5. Bucunya ada 5. A, B, C, D, E. Dan tepi pun ada 5. Ini bukanlah ciri sebagai suatu pokok. Suatu pokok mesti bucu 5, tepinya mesti 4. Kat sini 5. So, faham kesimpulan kat sini apa? Okey, kesimpulan sekarang awak dah tahulah apa dia subgraf, apa dia pokok. Subgraf ni adalah sebahagian atau keseluruhan bagi suatu graf yang dilukis semula dengan keadaan bucu dan tepi pada kedudukan yang sama dengan graf asal. Manakala pokok pun adalah suatu subgraf. Maksudnya bawah subgraf ada lagi pokok. Tapi pokok ni dia ada ciri-ciri yang khas. Okey, iaitu apa? Pertama, mesti graf yang dilukis graf mudah, tak ada gelung dan tak ada berbilang tepi. Semua bucu mesti berkait oleh satu tepi saja dan bilangan tepi mesti kurang satu daripada bilangan bucu. Itu kesimpulannya. Okey, sekarang kita tengok pada contoh 10. Kenal pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk Raja di bawah. Okey, dia suruh awak kenal pasti sama ada ia pokok atau bukan pokok. Okey, kita tadi dah belajarkan ciri-ciri pokok. Mesti pertama sekali dia mesti graf mudah, dia mesti tak ada berbilang tepi, dia tak ada gelung. Kemudian yang paling penting kat situ dia punya bilangan tepi mesti kurang satu daripada bilangan bucu ataupun bilangan bucu sama dengan bilangan ataupun bilangan tepi sama dengan n tolak 1 di mana n itu adalah bilangan bucu. Kita tengok gambar Raja A. Kita cek dulu bucu. Bucu ada 6, tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan bucu 6, bilangan tepi 6. Okey, so kita nampak dah ada satu ciri yang tak memenuhi ciri-ciri pokok. Maka A bukanlah pokok kerana apa? Bucu ada 6, tepi pun ada 6. Okey, dan lagi satu awak tengok. Daripada P nak pergi S. Kita boleh lalu P, Q, R, baru pergi S. Ataupun kita boleh lalu P, U, T, S. Ataupun kita boleh lalu P, Q, T, S. Macam-macam laluan. Ataupun berbagai cara yang menghubungkan P pergi ke S. So, itu bukanlah ciri bagi suatu pokok. Okey, tengok soalan B. Pertama sekali tengok bilangan bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Okey, tengok pula bilangan tepi. 5. So, ciri itu memenuhi ciri-ciri suatu pokok. Adakah, tengok P pergi ke S. Adakah P pergi ke S tu kita ada lebih pada satu cara? Tak ada, ada satu cara iaitu daripada P pergi U, UT, UQ, QR, RS. So, ini adalah suatu pokok. Gambar Raja P ialah pokok. Okey, tengok gambar Raja C.
Adakah ini pokok? Ya, betul. Ini juga pokok. Sebab apa? Sebab pertama, bucu 6, tepinya ada 5. Kemudian, dia tak ada berbilang tak ada berbilang tepi, tak ada gelung dan hanya ada satu cara sahaja untuk menghubungkan U pergi ke S. Tak ada banyak cara. Okay, ini. This one. Okay, adakah ia pokok? Okay. Tengok bucu. Bucu 6, tepi ada 1, 2, 3, 4. Okay, bucu 6, tepi 4. Ini pun bukan pokok. Sebab kalau bucu 6, tepi mesti ada 5. So, ini dan satu lagi T ini, T tidak dikaitkan dengan bucu lain. Sebab nampak P, dari P, boleh tak pergi T? Tak boleh T dengan R sahaja dia. T berkait dengan R sahaja. Dia tak berkait dengan bucu-bucu yang lain. So, ini bukanlah ciri-ciri suatu pokok. Okey, contoh 11. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, A diberi bucu 6. So, kat sini awak mesti buat bilangan tepinya 5. Okey, kalau awak tengok contoh-contoh yang diberikan ni, untuk melukis gambar pokok senang saja sebenarnya. Okey, dia ada, bagi saya lah, saya buat kesimpulan apa. Okey, kalau kita nak lukis gambar pokok, nak lukis suatu pokok, subgraf pokok, kita ada, basically ada dua cara. Pertama, kita lukis macam ni. Dia bercabang, ataupun kita lukis macam ni. Dia jadi satu line. Nampak tak? Kalau kita lukis satu line, mesti gambar raja kita mesti jadi pokok. Confirm. Okey, contoh saya buat kat sini pucuk 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sambung je. Jadi satu line. Terus kita punya gambar raja yang kita lukis tu, graf yang kita lukis tu adalah pokok. Kalau bucu 8 pun awak buat je. Line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sambung. Buat macam ni. Nampak? Adakah ia memenuhi ciri satu pokok? Mesti dia memenuhi ciri satu pokok. Sebab apa? Kita ada 8 bucu. Kita ada 7 tepi. Dan kita tak ada gelung. Tak ada berbilang tepi. Dan setiap bucu itu berkait antara satu sama lain. Lepas tu kita tak ada lebih daripada satu cara untuk mengaitkan antara suatu bucu dengan bucu yang lain. Ataupun salah satu lagi cara, kita buat macam cabang. Okey, macam ni. Bercabang. Ada bucu satu dekat tengah. Kena bucu-bucu lain kita lukis dekat keliling dia. Okey, ini pun jadi tepi. 9 pun sama. Buatlah. Tengah-tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu sambungkan. Ini pun memenuhi ciri bagi pokok. Sebab apa? Bucu 9. Ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tepi. Okey, nampak? Dan setiap bucu berkait antara satu sama lain. Okey. Senang So, macam kita tak payah fikir banyak. Sama ada kita buat line ataupun kita buat cabang macam tu. Okey. Okey, contoh 12. Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. Okey, pelajar. Bila dia suruh awak lukis pokok, awak kena tahu pokok tu adalah sebahagian daripada subgraf. Apa ciri-ciri subgraf? Subgraf tu dia mesti sebahagian atau keseluruhan daripada suatu graf di mana kedudukan bucu dan tepi dia tidak berubah kan. Okey, maksudnya kat sini lepas tu dia suruh awak lukis pokok. Pokok pula ciri dia ada ciri khas iaitu bilangan tepi mesti kurang satu daripada bilangan bucu. Okey, contoh A, bucunya 5, so tepi kita tak boleh letak 7 lah. Sebab tu dia suruh awak lukis pokok kan. So kena, kalau bucu 5 maknanya tepinya ada patutnya ada 4 saja. Ada 4. So dia pilih yang ni. Gambar pertama dia pilih yang ni. 1, 2, 3, 4. Silap. Dia pilih, gambar raja pertama dia pilih jalan yang ni. 1, 2, 3, 4. Okay, dia pilih yang tu Okay, so awak tengok ciri dia mesti bucu 5, tepi 4. Okay, betul. Dan semua bucu dia berkait. Okay, untuk yang kedua pula, gambar raja kedua dia buat macam ni. Okay, nampak? Dia buat ikut yang ini. Sini, sambung sini, ni, sini, sini.
Okey, so tepi dia 4, betul. Dan semua bucu berkait. Okey, untuk soalan B, dia nak, okey, saya rasa gambar raja yang pertama ni salah. Sebab apa? Sebab awak tengok, bila kita tengok, dia punya, ni gambar raja, saya ambil soalan daripada buku teks. Tengok daripada bucu yang ni, bucu ni, hingga bucu ni, untuk yang jawapan yang pertama. Dia sambungkan ikut ni. Sedangkan dalam gambar raja tak ada tepi yang tu kan. Okey, so saya rasa itu ada satu kesilapan. So kat sini kita kena buat. Saya padam. Ni, saya lukis tepi yang lain. Okey. Saya lukis patutnya kat sini. Kat sini 4. Okey, so tepi ada 1, 2, 3, 4, 5. Tepi ada 5, bucunya 6, okey. Dan semua bucu berkait. Okey, gambar raja kedua tak ada masalah. Contoh 13. Raja di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Maksudnya kita kena lukis satu pokok di mana pemberatnya mesti minimum. Okey, langkah pertama, kita kena tengoklah ada berapa bucu dan ada berapa tepi yang dilukis. Sekarang ada 5 bucu, ada 7 tepi. Kita kena buang 3 tepi supaya bilangan tepi tu kurang 1 daripada bucu. Okey, kita keluarkan, step pertama kita keluarkan tepi dengan pemberat nilai yang tertinggi. Kita keluarkan yang paling tinggi. Okey, bila kita keluarkan yang paling tinggi iaitu 25, 20 dengan 19. Kita buang. Kita try. Okay, bila kita buang, okay, kita dapati bahawa gambar raja yang tinggal ataupun graf yang tinggal adalah bukan pokok. Bukan pokok sebab pertama apa? Bucu P tidak dikaitkan dengan bucu lain. Nampak dia tinggal seorang-seorang kat sini. So ini bukan pokok. Maksudnya kat sini gambar raja ni tak boleh lah. Okey, kemudian kita tengok pula. Kita mesti P ni mesti berkait dengan bucu-bucu yang lain. So kita try pula, kita letak 19 balik. Kemudian kita tengok antara pemberat bernilai 19 dengan 25, pemberat kita kena letak satu bucu kan. Pemberat bernilai 19 perlu dikekalkan kerana nilainya lebih rendah. So kita letak balik 19. Kita tak boleh letak 25 lah, kita letak 19 sebab 19 ni lebih rendah nilainya berbanding 25. Okey, kemudian antara pemberat 12, 14 dengan 17, pemberat bernilai 17 perlu dikeluarkan. Kita keluarkan pemberat 17 sebab kita tadi tambah satu. Ya, kita tambah satu tepi, kita kaitkan P dengan T. So kita kena buang balik satu tepi supaya bilangan tepi kita tu tetap 4. Okey, tetap 4 sebab bucu kita ada 5 kan. So tepi mesti ada 4. So kita tambah satu, kita kena buang balik satu. Kita buanglah yang tertinggi ataupun yang kedua tertinggi sebab kita tambah 19 kat sini. Kita buang yang dekat sini. Sebab situ 17 kan. So graf yang terhasil ialah pokok. Itu jumlah berat minimum pokok 10 tambah 12 tambah 14 tambah 19 dapat 55. Okey, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.